Assalamualaikum rakan dan taulan. Di sini saya ingin persembahkan cerita pendek penuh pengajaran agar semua dapat pedoman. Kawan-kawan, sebentar lagi saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Pahitnya Kopi. Dunia sekarang cepat berubah. Masa amat pantas berlalu. Sedang enak tidur, sedar tidak sedar, sudah pun pagi. Tadi, baru saja lepas makan, sudah pun lapar. Hairan, tengok, cuba tengok ayah. 4 tahun dahulu, ayah saya gagah perkasa. Dapat mengangkat batang kayu yang berat, dipikulnya dari hutan dan dibawa pulang ke rumah. Saya lihat pada waktu itu, lengannya berketul-ketul. Tapi sekarang, walaupun sihat, ayah nampak kurus sedikit. Pada waktu malam, ibu akan sediakan secawan kopi ubat ayah. Ayah akan meneguk kopi setelah mengurut badannya. Ayah selalu berkata, kopi dapat menyihatkan badan. Kerja seperti ayah yang banyak membanting tulang, kenalah minum kopi. Kopi rasanya pahit, tapi sedap bila dibancuh bersama gula. Rasa pahit tetapi manis. Kata ayah, yang pahit jadi ubat. Entahlah ayah, saya sendiri tidak berapa tahu pasal kopi. Ayah berkata, ayah akan kehilangan tenaga kalau ayah lupa minum kopi bila bekerja. Kadang-kadang saya sendiri kurang faham bila saya dengar kenyataan ayah. Kalau ia pun ayah, bawalah susu. Susu kan ada semua zat yang diperlukan tubuh. Biasanya, selepas pulang dari sekolah, saya akan ke sawah. Sawah ayah di tepi sungai, di kaki Gunung Pulai. Saya tidak pernah melepaskan peluang untuk berendam sebentar di dalam sungai jernih. Nikmatnya. Sedang saya akan berendam di dalam air, tiba-tiba saya terdengar ibu memanggil saya dengan cemas. Wan, cepat Wan, air jatuh. Berderau darah saya. Saya berlari ke tepi sawah. Saya lihat ibu memangku ayah. Di mulut banyak darah. Ayah terbatuk-batuk. Sekali lagi darah tersebut keluar mengalir sampai ke dada. Saya terpaku. Mata saya tertumpu kepada dada ayah seperti ombak besar. Saya melihat ayah sebab hati saya sedih dan pilu. Ibu terus ucap sesuatu di telinga ayah. Saya lihat kedua-dua tangan ayah yang makin lemah menekan perutnya. Ayah makin lemah dan lemah. Sebulan telah berlalu. Wan, terdengar nama Iwan disapa. Kenapa di sini? Tanya cikgu kepada Iwan yang asyik merenung jauh ke puncak Gunung Pulai. Dari bangku di tepi pada sekolahnya. Amat suka melupai peristiwa sebulan yang lepas. Cikgu, silakan duduk cikgu. Jemput Iwan. Apa yang Iwan renungkan tu? Jauh sangat renungan Iwan. Iwan tidak menjawab soalan Cikgu Zaidi. Dia terus merenung Gunung Pulai yang sarjana terbentang di depannya. Perlahan-lahan dia menjawab. Saya melihat puncak tu cikgu. Matanya berkaca. Air mata Iwan menitis lerabak mutiara terputus dari karangan. Cikgu Zaidi terdiam. Cikgu Zaidi turun melihat puncak Gunung Pulai. Tiada apa pun yang ada di puncak itu. Cikgu, ada kenangan di kaki gunung itu, kata Ikhwan. Ikhwan amat menudui ayah. Di kaki gunung itulah sawah mereka. Sejak ayah tiada, Ibu Ikhwan sudah sebulan tidak pergi ke sawah. Ibu tidak mampu mengajarkan seorang diri. Iwan, kita ini adalah pinjaman sementara saja di dunia ini. Sampai waktu kita akan dijemput oleh Allah. Seorang demi seorang mengikut giliran masing-masing. Walaupun yang pergi itu adalah orang yang kita sayang dan diperlukan di dunia ini, tetapi sebenarnya dia bukan hak kita. Dia hak Allah. Allah pinjamkan sementara saja. Tiba kira kita, sampai waktu kita juga akan meninggalkan mereka yang menyayangi kita. Kata-kata Cikgu Zaidi menenangkan Iwan. Mata Iwan memandang terus ke awan yang berbalam dan puncak Gunung Pulai. Kali ini banyak warna yang muncul. Sangat menyenangkan. Akhirnya Iwan mampu tersenyum. Terima kasih cikgu kerana cikgu menyediakan saya dan memberi kekuatan untuk saya terus melangkah ke hadapan dengan lebih bersemangat, kata Ikhwan. 2 bulan berlalu. Assalamualaikum Ibu.
Ikhwan baru pulang dari sekolah. Tergesa-gesa Iwan membuka pintu depan rumah. Kenapa Iwan? Tanya kakak. Hai, gembira nampak. Dengan segera Iwan bertanya, Ibu mana? Ibu mana kak? Tuhan, ibu dalam bilik. Ibu sedang solat tu. Tunggulah dulu. Kalau ya pun Iwan pergi salin pakaian, mandi dan solat dahulu. Selepas tu boleh kita makan bersama ibu. Pada waktu itu, bolehlah beritahu ibu. Jelas kakak. Setelah selesai mandi dan solat, Ikhwan ke dapur. Makan bersama ibu dan kakak. Sambil tersenyum, Ikhwan memberitahu berita gembira kepada ibunya sewaktu mereka sedang makan. Tetapi wajah ibu mempanggilkan riak yang tidak gembira. Tidak, ibu tidak izinkan. Tegas ibu. Iwan nampak kecewa. Hati Iwan hampa. Tiba-tiba telefon bimbit berbunyi. Kakak menjawab panggilan. Iwan tidak benar-benar pasang telinga perbualan kakak dengan pemanggil. Iwan nampak telefon diserahkan kepada ibu. Iwan memahati dari jauh. Ibu mendengar kata-kata orang dalam telefon dan mengangguk-angguk tanda faham. Akhirnya, perbualan telefon tamat. Perlahan-lahan ibu datang kepada Iwan. Iwan berdebar-debar. Iwan tahu siapa telefon tadi. Ibu bertanya. Iwan penggelengkan kepala. Sambil tersenyum, ibu berkata, Cikgu Zaidi. Sebut saja nama Cikgu Zaidi. Hati Iwan seperti berbunga. Sekarang Iwan lihat wajah ibu seperti kopi O. Sifat kopi warnanya hitam. Tapi manis. Wajah ibu hitam manis, kata arwah ayah. Ibu menasihati Iwan supaya berhati-hati semasa mendaki gunung. Cita-cita Iwan dengan arwah ayah sejak dulu ingin mendaki gunung Pulai. Tidak kesampaian kerana Allah menjemput ayah terlebih dahulu. Terima kasih ibu. Berseri-seri muka Iwan tanda gembira. Iwan akan meletakkan nama arwah ayahnya apabila dia berjaya mencecahkan kakinya di puncak Gunung Pulai nanti. InsyaAllah, itulah hasrat Iwan selama ini. Sekian, moral cerita ini ialah pertama, hidup cuma sementara. Yang kekal ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita hendaklah tabah menghadapi ujian Allah. Ketiga, hidup ini umpama roda. Ada kala kita sedih dan ada kala kita gembira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.